الكافرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mentakdirkan dan memberi petunjuk. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam pada kita jemaah ini. Kita dah dapat anugerah Allah Ta'ala Islam yang kedua. Ya, selepas daripada perintah Allah Ta'ala untuk kita ina wa'animu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk kita tinggalkan golongan-golongan tauhid, tinggalkan daripada kehidupan itu, kehidupan yang menyembah tauhid, harian-harian hidup dengan kufur, syirik dan maksiat. Lepas daripada golongan itu, barulah kita dipanggil orang yang berjaya. Kalau masih dalam dua raya, dalam raya Adha, raya puasa kan, raya Fitri kan, tapi keadaan kehidupan tu masih dalam kufur, masih dalam keadaan riya dan ulu, dan kehidupan sombong, kehidupan yang mustakbirin, membuat perayaan macam dalam show. Itu adalah bukan raya, bukan Idul Adha. Sebab perayaan yang macam itu, kumpulan yang macam itu, bila berkumpul lagi perempuan pakai cantik-cantik, lepas tu pakai ucap selamat hari raya, selamat raya, dengan lagu-lagu dan gendang-gendang, segala gendang keling, gendang Hindu, gendang Cina, gendang Melayu, semua ada di situ. Maka berkumpul untuk buat show, maka itu adalah kehidupan bukan kejayaan. Ya, takkan ada rumah cantik, kereta besar, lepas tu buat majlis raya makan minum, kumpul lagi perempuan, menyanyi, menari. Ini adalah perayaan buat jahiliyah. Kehidupan yang macam ini, macam orang Malaysia lah. Kehidupan ini adalah kehidupan penyembahan tauhid. Ya, tauhid adalah penyembahan syaitan. Allah Ta'ala dah wasiat kepada manusia, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Itu wasiat Allah Ta'ala kepada anak Adam. Jangan, wahai anak Adam, tidakkah aku dah ajar kepada kamu bahwasanya kamu ni jangan menjadi penyembah syaitan? Wa na'buduni, kembali balik pada jalanku, inabah kepada aku, dan taslim, kita serahkan kehidupan kita kepada Allah Ta'ala. Bekerja kita adalah menuju kepada Islam al-wujud. Wa aqim wajhaka lid-dinil khair. Hendaklah kamu tegakkan muka menghadapan kamu kepada agama Allah Ta'ala. Dan bagi mereka yang meninggalkan penyembahan tauhid, walladzina yajtanibu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busra.
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mereka-mereka yang menjauhi daripada menyembah taut, iaitu buat dalam parti. Parti mana pun selain daripada Hizbullah, daripada parti masjid. Mereka yang duduk dalam masjid, menjaga amalan masjid, jaga tasbih bagi hutang, menjaga saf, salatul jamaah, menjaga kekal dalam wudu. Mereka juga yang dalam masjid itu Allah Ta'ala gelarkan mereka itu sebagai rijal. Parti Hizbullah jadi ibadah kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala panggil kita balik itu. Wa na'buduni hadza siratal mustaqim. Kembali balik, kenali aku dan kasihi aku, ibadat kepada aku di jalan aku, sebab jalan aku adalah jalan siratal mustaqim. Mereka-mereka yang nak sampai kepada siratal mustaqim, banyak langkah yang dia kena buat, banyak kerja yang dia kena buat. Kerja yang pertama adalah hijrah. Hijrah daripada kumpulan taut, hijrah daripada parti-parti syaitan, hizbul syaitan, hizbul syaitan, parti syaitan. Bagi mereka-mereka yang menjadi Hizbullah, mereka yang mutahabin fillah, mereka yang berkumpul dan berkasih fillah, mereka yang membersih diri mereka jadi rijal, kekal dalam wudu, maka mereka adalah rijal. Mereka-mereka yang di dalam masjid, dalam rumah Allah Ta'ala, dan mereka ini daripada mereka peniaga-peniaga, orang yang kompak besar-besar macam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Auf. Mereka ada rijal, mereka ada harta benda banyak, tak boleh kita nak bilang. Dan mereka itu adalah rijal. Mereka yang duduk dalam masjid, duduk dalam masjid dan kerja-kerja masjid. Jadi mereka ini, mereka juga mempunyai perniagaan yang besar, gedung perniagaan yang besar. Sahabat-sahabat Nabi yang terpilih, semua perniagaan yang besar. Tapi mereka ini, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka-mereka adalah rijal yang perniagaan mereka, jual beli mereka itu tak melalaikan mereka daripada zikrullah, tak melalaikan mereka daripada salatul jamaah. Zikrullah itu makna salatul jamaah. Rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki Allah Ta'ala, rijalullah, Hizbullah, rijalullah. Rijalullah ini, mereka ini punya perniagaan yang besar. Cuma tidak sedikit pun melalaikan daripada salatul jamaah. Cukup sebelum sampai dari surat azan, maka mereka dalam sah dalam masjid. Dan itulah sifat-sifat rijalullah. Itulah sifat-sifat orang yang dia nak kumpul, nak buat perayaan. Masjid kumpulan perayaan yang sebelum itu baru dipanggil perayaan Hizbullah, parti-parti Allah Ta'ala. Kalau lain daripada yang sekarang majlis show, khutbah show, belanja untuk show. Alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Mereka belanja untuk perhiasan, untuk mainan dan lalai, untuk bermegah. Tafakhur dari bainakum, bermegah kamu sama kamu. Wa takasur fil amwal wal aulad. Perayaan ini adalah perayaan ahli parti takasur,
Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Puan-puan ini mereka adalah ahli pati jahim. La tarawunna jahim, innahum lasalul jahim. Mereka ini akan sampai kepada neraka jahim, tempat akhirnya, negeri yang akhirnya yang akan ditempuh oleh golongan ini. Mazhab laibun wa lahun wa zinatun tafakhurun bainakum takabur fil amwali wal aulad. Mereka yang hari-hari fikir mereka main, untuk sport, untuk game, lawan yang agama ada agama buat show, forum perdana, imam muda yang dalam perbicaraan itu semua show. Itu semua adalah penghuni neraka jahim. Sebab mereka merayakan, mereka berkumpul lain daripada sunnah Nabi. Tak tahu apa dia surah Nabi. Surah Nabi hidup dalam masjid, harian dalam masjid, bersolat dalam masjid, parlimen Nabi dalam masjid. Hidupan inilah kehidupannya muqarrabin, kehidupan rijal. Rijal malah orang lelaki tu. Dan bini pun banyak. Boleh. Dan mereka adalah syuhadaul ahya. Kehidupan perayaan-perayaan yang mereka berkumpul oleh segala rijal Allah, berkumpul untuk mentaati dan mensyukuri, untuk mengucap takbir, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akidah, perasaan dalam hati rijalullah, rijal Allah Ta'ala lah. Kalau tak masuk dalam rijal, dia akan jadi rijal syai'in. Kalau pati itu pati tahu ke syaitan. Dia buat pati ini. Pasti Allah Ta'ala satu je. Rijal yang mereka bersiang malam di rumah Allah Ta'ala. Walaupun mereka ada perniagaan yang besar, tetapi hati mereka dalam majlis Rasulullah SAW. Itulah bau jaya. Siapa yang dapat jaya sampai di situ, sampai majlis itu, balik kepada masjid tadi. Semua orang kena balik ke masjid. Muftinya kah, rajanya kah, perdana menteri ke presiden kah, kadi kah, ahli jakim kah, ahli ikim kah, semua berkenal terus berdepan balik dengan mendengar daripada perintah asal Allah Subhanahu Wa Taala. Qul amara bil qist aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Kerja perintah Allah Taala kepada Nabi, subuh Nabi SAW khabarkan, suruhkan kepada semua manusia, aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Tegakkan semua kamu orang Islam. Orang Islam ini kena berdepan balik ke masjid. Pelajari masjid itu ada apa? Pelajari kerja-kerja, program-program Nabi SAW dalam masjid itu. Kursus-kursus. Kita hari ini kita bagi kursus. Dan yang Nabi dia beri kursus dan sahabat di masjid. Pelajari cara yang itu. Kari-kari dan mufti-mufti yang berada ni. Maulana yang semua sekali. Kena pelajari sunnah dan sirah Nabi. Kembali kepada rumah Allah Ta'ala. Hanya majlis dalam rumah Allah Ta'ala, perkumpulan dalam rumah Allah Ta'ala saja. Perkumpulan itu dirahmati dan dilindungi, dipeliharaai, diberi petunjuk, diberi pimpinan dalam hidup, ya, diberi ilmu wal hikmah wal yaqin, yakin dengan ayat Allah Ta'ala, yakin dengan akhirat, yakin dengan liqa'illah, bertemu Allah Ta'ala itu. Luar pada masjid tak ada ilmu.
luar daripada majlis muzakarah fil masajid, maka tak ilmu ni tak ada. Majlis-majlis yang menyalahi majlis-majlis Nabi SAW, majlis itu walaupun majlis itu agama, motivasi, itu semua tak boleh pakai. Ya, sehingga orang itu semua kembali kepada majlis, pelajari sunnah dan sirah Nabi, pelajari Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kaya yang kita kena baca, perkara yang kita kena duduk pelajari. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Itu adalah jamaah ataupun perkumpulan ataupun parti yang betul. Luar daripada yang itu, meninggalkan sunnah Nabi yang itu, maka puak itu akan masuk semua dalam parti syaitan, hizb syaitan, ataupun parti-parti tauhid. Jadi pada kita hari ini, orang yang berjaya tadi, dia kena berjaya dengan kerja-kerja kurban. Nak keluar daripada parti tauhid. Semua parti-parti itu parti tauhid. Jangan orang faham kata dia yang parti Islam, dia pun tauhid juga. Tunggu ustaz yang dalam parti Islam, parti Islam, tapi dalamnya kufur, nifak dan syirik. Ya, pakai serban, pakai jago semua sekali. Dalam semua kufur, syirik, nifak, cakap bohong. Innakum fi qawlin mukhtalif yufagu anhu kullu man ufid qatala kharrasun alladhina hum fi ghamratin sa'id. Apabila gulungan orang beriman tadi tidak masuk ke majlis muzakarah dalam masjid dan mengikut tariqah Nabi SAW, mengikut sirat dan tidak menegakkan kerja-kerja sirat, maka orang itu mereka dah termasuk dalam puak mazhab yang lain, ilmu-ilmu yang macam-macam. Innakum fi qaulin mukhtalif, kamu berada dalam kaul ilmu yang macam-macam, ilmu yang hias cantik, kaul dzul, mana ilmu-ilmu yang terhias cantik tapi dalamnya tipu. Ilmu yang macam ini, pengajar dia punya tutor dia punya profesor dia adalah qarin, syaitan. Ya, syaitan. Inna syayatin la yuhuni ila awlihim zukhruful qawli ghurura. Syaitan qarin yang menjadi musuh kita, duduk tepi kita, duduk tengkor kita, bila kita tidur duduk atas batang hidung. Syaitan ni yang bagi ilham, bagi wahyu kepada Tuhan. Qarin saya akan bagi ilham dia, waham dia benar. Bukan dibagi kita tentang sunnah sirah Nabi yang hak. Dia akan lari. Syaitan qarin ini akan sesat kita dan dia akan tunjukkan kita kepada perkara yang bertentangan dengan sunnah dan sirah Nabi. Kalau agama ini, agama show, majlis ta'lim, teman show juga. Lain buat ta'lim dalam television, TV3, TV9, ta'lim. Itu ta'lim syaitannya. Perempuan-perempuan yang memberiwakan hadis di khalayak ramai, mereka adalah anak murid kepada syaitan bahar, syaitan hantu laut yang mengajar segala waham dalam agama, perkara logik dalam agama. Dia baca Quran, kemudian dia bagi waham yang logikal itu akal. Orang ini orang yang mempertuhankan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi.
Tidak kamu melihat ya Muhammad, mereka-mereka yang mengambil hawa sebagai Tuhan, bersembah hawa, bersembah syahwat, lahun wala'id, itu adalah hawa. Dan golongan ini adallahullah wala'id, orang yang belajar agama cara itu, cara lahun wala'id, ya, maka Allah SWT sisahkan ilmu dia, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu usuluddin yang dipelajari lan sekolah agama dipelajari lan dari sampai PhD, doktor filosofi, itu semua adalah ajaran syaitan. Cara berkumpul dia, cara majlis dia, adab Nabi tak ada langsung. Surah sunnah Nabi mana adab Rasul, qaul Rasul, seberang Rasul tentang tertib dan adab tak pakai. Maka kumpulan yang macam ini dipanggil kumpulan, ya, innakum fi qaulin mukhtalif. Kamu ni penuh dengan perkataan dan ilmu yang mukhtalif, macam-macam ilmu. Tak, ilmu agama macam-macam. Jadi agama betul diisi dengan ilmu. Sains dan teknologi. Tak, tahfiz dan sains, Quran dan sains kena ada. Ilmu sains dan teknologi itu ilmu syaitan. Kehidupan perempuan jin sebelum jadi manusia, mereka penuh dengan teknologi. Kehidupan zaman sebelum jadikan Adam dulu, perempuan syaitan jin dia hidup beratus-ribu tahun. Mereka itu penuh dengan teknologi, sains. Nah, Quran dia dengan sains, teknologi yang tinggi dalam muka bumi. Umur bumi ini tak ada satu bangsa, satu kaum yang diberi teknologi yang tinggi semacam mana kaum Ad. Ya, itulah kaum yang paling tinggi teknologinya. Akhirnya golongan ini dia menentang Rasul, dia menyalahi kelab Rasul sunnah dan surah Nabi ditinggalkan. Maka Allah Ta'ala binasakan mereka dengan satu tempikan saja. In kanat illa sayhatan wahidatan fa lahum khamidun. Satu tempikan saja. Maka habis. Syahadat dengan teknologi sudah habis. Kamu dia dengan teknologi dia pun habis. Tinggal yang bukit-bukit itu yang dia membuat rumah kompleks, bangunan kompleks. Tatabduna bikum li'an ta'budun wa tattakhiduna masaliha 'alakum takhludun. Allah Ta'ala firman menceritakan dalam surah Hud, menceritakan bagaimana kehidupan buat. Nah, tatabduna bikum li'an ta'budun, adakah kamu membina tugu-tugu yang hebat-hebat tadi untuk menaklukkan musuh kamu? Di puan ini dibina tugu-tugu sebab dulu tugu-tugu tinggi. Nah, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, dan kamu mengambil bukit-bukit itu kamu buat kompleks, kelang-kelang, factory masani' mana factory. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, kamu mengambil segala factory dan kamu dengan teknologi itu bina factory jadi supaya kamu itu kekal. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, supaya kamu itu kekal kerajaan kamu. Ya, dia waham, qari, jadi dia akan bagi faham orang ni ilmu dia, ilmu sesat. Sejak qari ini bukan umat ni saja, umat yang dulu pun qari ni yang berbagi, dia bagi ajar kepada yang menentang Rasul, kepada agama, tapi dia tentang Rasul, buat menyalahi apa yang Rasul buat. Bila buat kepada yang menyalahi adab dan sunnah Rasul, maka itu dibagi kufur. Alladzina kafaru amma unziru mu'ridun, walladzina kafaru, mereka yang kufur sebenarnya, yaitu mereka-mereka yang bila diberi inzar dengan ayat Allah Ta'ala mu'ridun, dia tenang. Itu adalah kufur dengan Allah Ta'ala. Orang yang kufur, orang yang menentang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri kesulitan hidup, akhirnya binasa dengan itu.
mereka-mereka yang menegakkan agama Allah Ta'ala, mereka-mereka yang menuju ke masjid dan tegakkan sunnah Nabi, mereka ini akan menjadi tonggak keamanan kepada azab yang temukan. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi, mana-mana negeri yang tak ada kerja Allah Ta'ala dan kerja Rasul, mana pembacaan kitab Allah dan ittiba', kerja mujahadah, kerja hijrah dan jihad, kerja hijrah dan jihad sudah tinggal diseru dengan kerja dunia ya, lahun wa la'ib wa zinatun tafakur. Maka bila kerja kita ada, fa'asabna hisaban sadida, akan kami hisab dengan hisab yang berat, wa azabnaha azaban nukra, kami akan azabkan mereka itu dengan azab yang pedih. Fadhaqat wa ba'da amriha wa kana aqibatu amriha khusra, maka panjanganlah negeri itu berkekalan azab dari azab yang adalah sebab turun azab yang berlaku di muka bumi adalah sebab mereka sudah tinggal kerja Allah dan kerja Rasul, kerja masjid, kerja beramal dalam masjid, kerja marah masjid itu tak ada, mana tak ada kerja Rasul. Bila kerja Rasul tak ada, maka kas Allah Ta'ala akan bagi azab kepada bangsa itu. Nah, fadhaqat wa ba'da amriha wa kana aqibatu amriha, maka negeri itu akan merasai azab tadi ini berpanjangan sehingga membawa kepada akhirnya negeri itu jatuh dalam kerugian yang besar dan binasa. Fattaqullaha ya ulil albab, wahai orang yang bijak pandai, fikir dan ambil iktibar oleh kamu daripada kaum-kaum yang dulu, bagaimana kaum dulu binasa. Kemudian fikir atas kaum ini pula, dan kita mendengar balik kepada qaul Rasul, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut halaka qaum Lut 10 khisal wa halakat hadhihi ummah 11 khaslah. Binasa kaum Lut itu dengan 10 perkara. Binasa kaum Lut dengan 10 perkara. Binasa umat ini 11 perkara. Umat ini lah ni. Jadi semua ni Tok Syekh, Tok Qadi, Tok Pakar Mustubasi dengar balik pada pesan Nabi SAW, baca balik kitab Allah, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi wasiat ni, baca yang itu balik. Yang bijak pandai ni, fattaqullaha ya ulil albab, wahai orang yang bijak pandai. Semua mengaji kitab Allah, Quran mengaji, semua doktor, filosofi, profesor dan doktor, kena fikir bagaimana pesan wasiat Allah Ta'ala, wasiat Rasul. Kalau mereka tak kembali kepada wasiat Rasul, mendengar wasiat Allah Ta'ala supaya kamu jadi muttaqin, tak mendengar wasiat Rasulullah SAW, maka tunggulah binasa. Negeri ini akan binasa. Raja akan binasa, menteri-menteri akan binasa, dan kerugian besar. Jadi apa yang kita nak raya ini adalah kita mensyukuri Allah Ta'ala di atas anugerah Allah Ta'ala kepada kita, dan kita memuji Allah Ta'ala di atas Islam kita. Islam ni orang lain kena belajar Islam yang kedua. Selepas daripada tinggal tahu waladzina tajtanabu at-taghut ayyabuduha wa anabu ila Allah lahum. Mereka yang menjauhi daripada menyembah taghut dan kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada rumah Allah Ta'ala, mempelajari kitab Allah, dan amal dengan sunnah-sunnah sirah Nabi, maka mereka ini Allah Ta'ala dah berikan berita gembira dengan lahmul busyra. Maka Allah Ta'ala sangat kasih dan cinta kepada golongan ini yang akan bertaubat dan kembali ke aku. Allah Ta'ala sangat gembira dengan orang ini, mereka yang jauh daripada taghut
penyembahan taut, mereka-mereka yang berparti dari parti syaitan, dari Yahudi Nasara itu dibuat parti. Prosedur Majusi, Yahudi dan Nasara dia buat parti ya. Bubuh nama itu Islam. Maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu rahmat, bukakan keberkatan. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatan minas samai wal ardh. Sekiranya ahli sebuah negeri itu ittaqaw, bertakwa. Law anna ahlul qura amanu wattaqaw. Sekiranya ahli sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah rumah kan, belajar dari takwa, belajar takut kepada Allah Ta'ala, belajar mengenal perintah dan cegah Allah Ta'ala, suruh dan cegah Allah Ta'ala, dan mempelajari akhlak-akhlak Allah Ta'ala, mempelajari akhlak-akhlak sunnah contoh Nabi kan, akhlak Nabi. Dalam ayat Allah Ta'ala itu ada akhlak Nabi SAW. Akhlak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerah kepada Nabi SAW 360 akhlak dia. Nilai-nilai murni. Tubuh nilai murni. Dan bukan dalam pukul rumah tangga nilai murni. Nilai murni. Bodoh. Dan dia keluar dan dia kita kena terapkan negara kita ni nilai murni. Akhirnya jadi tubuh satu murid satu sukan. Itu dah tumpah manusia. Orang yang gila dalam sukan, mati dalam sukan ni, dan tak tobat dan tak lari terus itu balik kepada Allah Ta'ala, maka orang sukan mati kafir, mati majusi. Siapa yang di dunia ini disebut pada Yahudi, berakhlak Yahudi, maka orang sukan mati dengan Yahudi. Satu mata Rasulullah SAW bersabda, la tusallim ala Yahudi ummati. Jangan ada beri salam kepada Yahudi umat. Maka sahabat sujud, ya Rasulullah, man Yahudi ummati ya Rasulullah? Siapa Yahudi umatmu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, man sami'a nida lam yujibhu. Siapa yang mendengar suara azan tadi, dia tak pergi, dia pun tak tahu ya. Dia belum dapat besar dia. Tak. Dia tak beli ya. Orang Islam bankers, dia tu presiden bank, CEO bank. Tapi bila dia azan, orang panggil azan, Allah tak tahu ya. Itulah panggil Yahudi. Maka nak selamat yang itu kita kena duduk dalam masjid, belajar dalam masjid dulu, tegakkan sembahyang siang dan malam itu, dan duduk dalam masjid belajar takwa itu. 40 hari juga, 60 hari juga, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun dalam masjid, mau nak jadi hijab. Satu yang kena belajar itu. Itu ada sunnah itu. Dan kalau orang yang baca Quran ini bukan sekadar taranum. Barat dawat sampai taranum sedap, dia di lawan tengah dia menang. Bukan itu. Dan inna hadha kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Quran, ayat Al-Quran, liyadabbaru ayatihi, supaya kamu mengambil pelajaran dan belajar ini daripada ayat dalam perangai dan akhlak dan kelakuan adab-adab statistik. Pelajari daripada ayat itu perkara-perkara yang membawakan kepada kebahagiaan dunia hasanah, aisyah radhiyah. Barulah. Nah, jadi mereka yang bermazhab dengan mazhab takafur, kehidupan mereka itu penuh dengan lahun wa la'ib wa zinatun tafa'aru bainakum takafur fil amwal wal aulad. Mereka ini akan mati, mereka akan mati kufur, mati dalam kejahatan. Su'il khatimah. Dia mati akan majusi. Orang yang gila mainan sport game ni dia akan mati dalam agama majusi. Dan orang yang gila hak kebenaran, tak dengar azan, tak misaf jaga kaum supaya, dia akan mati macam mati Yahudi. Dan orang yang hidup dan hidup ni kumpulan ni, kumpul lagi perempuan, barat mengorak semua. Dan dia buat lagi juga, semua pakai tudung elok,
Rumah tak jantan boleh pakai piah. Tak, pakai kot, pakai piah pergi duduk dalam orang dalam. Itu kehidupan dia panggil kehidupan Nasrani, kehidupan Nasara berlepas. Anak tiga kehidupan. Ghairil maghdubi waladdallin. Sirat al-mustaqim, sirat jalan kehidupan yang bersih. Tiga jenis kehidupan. Kehidupan Yahudi, Nasara dan Majusi. Baru orang itu ada terserah. Kalau kehidupan itu kehidupan takafur, kehidupan lembaga, kehidupan ma'un, ada yang yukadzibu bid-din, kehidupan ma'un. Maka orang itu semua terjadi. Tidak ada kejadian untuk mereka. Di dunia mereka akan tempuh seketan. Umay ya'fu an dzikri fakana lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mempelajari kitab tadabbur ayat, maka baginya kehidupan yang sempit, hayat dan sempit hingga akhirnya mati kufur. Dia akan berbahaya. Jadi mereka yang dapat kembali ke masjid, dan mereka itulah patut kumpul dan buat menyambut syukuran dan syukur kepada Allah, memuji Allah Ta'ala dan syukur, dan kita nak sembahyang betul pakai sulih dan bersalli rabbika wanhar, dan inna a'tainaka al-kautsar bersalli rabbika wanhar innaka laka huwal abtar. Itu nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anugerah kepada Nabi SAW ini adalah anugerah yang banyak. Kalau di akhirat itu terangkan kausar. Jadi sebenarnya anugerah yang banyak daripada akhlak. Akhlak Allah Ta'ala ada 117 akhlak. Akhlak Nabi sudah 360 akhlak. Itulah bukan akhlak. Pelajari akhlak Nabi, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tegak di atas urusan kehidupan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang ini orang yang kita kumpul dan kita berkhutbah untuk peringat balik kepada hari Allah Ta'ala supaya kita sekali di atas salat. Jangan tergelincir. Sebab siapa yang mengaji ilmu sirat Allah Ta'ala, 7 sirat yang mustaqim, di ujung sirat itu dia panggil lagi satu sirat, siratul jahim. Innahum lasalul jahim. Puan-puan ni semua akan terus masuk ke jahim. Ya. Jadi kita nak bersihkan akidah kita hak tu. Bersih daripada puak. Jangan kita masuk jadi puak tahu. Puak wailul likulli ummatin lumadah alladhi jama'a malahu wa 'addalah yahsabu anna malahu akhradah. Itu satu parti. Satu parti lagi patu ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa dzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am al-miskin fa wailul lil musallin alladhina hum fi salatin sahun والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Mereka itu orang yang hari-hari kehidupan dia dalam riak, buat show. Agama bukan agama show, bukan agama sunnah. Riak dipanggil riak. Alladzina hum yuraun, alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia belanja harta benda dia kena riak. Sebab orang yang dapat membelanja, orang yang muttaqi, orang yang rijal, dia belanja boleh jadi fillah. Ya. Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah wa salawatu rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhum Allah fi rahmatihi wallahu ghafurur rahim. Infak. Kalau kita tak masuk masjid, kalau semua orang ni tak masuk masjid, mufti duduk di rumah mufti dan pejabat dia, qadi pun pejabat dia, Papa Jatim, ketua-ketua pejabat duduk pejabat dia, buat iklim berada pejabat dia, buat pensyarah tu di rumah dan pejabat dia, tak setuju balik ke masjid dan hidup di kerja masjid, pelajari dulu sunnah dan sirah Nabi dalam masjid, kehidupan Nabi SAW dalam masjid, gerakan Nabi, bangun, duduk, berkawan, tidur, makan, minum,
bersahabat dan perang. Belajar itu pada orang yang tidak pandai. Nilainya keruntuhan yang berlaku. Satu keruntuhan demi satu keruntuhan, runtuh berlaku. Empire yang dulu semua hebat-hebat runtuh. Itu kali zaman keruntuhan. Jangan kita ni zaman pembangunan. Zaman kita ni manusia dah kembali mula. Orang Islam mula bangkit untuk ikhlas. Cakap macam tu lah cakap munafik. Ini semua fahaman macam tu semua fahaman qaim. Kan? Wa ya'tu 'abdur rahman yuqayyidahu syaitanan fa huwa lahu qarin innahum la yasuddu 'ala as-sabil innahum la yasudduhum 'ala as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kerja qaim. Siapa yang tak mau balik kepada halqah muzakarah kitab Allah dalam masjid, maka akan tangkap oleh qaim. Akal dia ini akan qaim dan masuk buat sarang dalam otak dia. Nah, qaim yang kerja dia, dia nak pesan orang yang nak balik kepada Allah Ta'ala, nak balik kepada sunnah Nabi, dia akan pesan. Kerja dia kan. La aqul lana al-siratal mustaqim thumma la'awlan mujma'in. Akan duduk di atas siratal mustaqim. Kalau duduk situ, orang yang nak pergi atas siratal mustaqim akan duduk situ. Aku buat orang situ, kemudian tu pusing. Dituar boleh. Pergi kepada syahwat dan adat dan hawa iblis syaitan. Habis. Dan ila ibadikal mukhlasin. Mereka hamba-hambamu yang telah diberi title mukhlas, orang yang ikhlas, orang yang ada hubbullah qulub. Orang yang ikhlas itu mereka yang ada hubbullah wal rasul, kasih Allah kasih Rasul dan kasih jihad fisabilillah. Dan dalam hati, dalam akal juga ada sifat hubbu fillah wal bughd fillah. Dalam kasih billah dan membenci billah. Baru nak bersih daripada sekali. Baru nak bersih daripada faham akidah Majusi, Nasara dan Yahudi. Setelah kita ada kasih Allah Ta'ala dan kasih Allah kasih Rasul dan benci atas apa yang Allah Ta'ala benci, tak ada dua sifat ini, maka orang penuh dengan syirik, tak ada apa-apa. Hal al-bayn ila al-hubbu fillah. Nabi SAW bersabda demikian. Al-syirik aqwa min zabib an-naml fi ala al-sakhra fi al-suda fi al-dhulma ala al-sakhra al-sawda. Atau kama qala. Syirik yang bergerak dalam hati kita macam semut yang kecil. Yang bergerak semut kecil yang hitam duduk atas batu dalam hitam dalam malam kelam. Macam mana kita nampak kita? Kita dalam gerak. Dia kena mengaji orang baca kitab Allah. Dan hal dain ila al-hubbu fillah wal bughd. Maka Nabi sallallahu nak buang syirik tadi. Syirik ada tujuh yang kena syirik. Ini orang pandai-pandai lah. Yang kehidupan penuh syirik pun kubur. Dia kena pelajari. Ulama-ulama yang kononnya ulama, dia kena pelajari. Tujuh jenis syirik. Yang kena belajar tujuh jenis sesat. Boleh tahu siapa sesat. Dalam kitab Allah dia ada tujuh jenis sesat. Tujuh jenis mahu. Pendustaan beragama Allah tujuh jenis. Dan syirik tujuh jenis. Kelaku kita ini tujuh anggota. Langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis, semua tujuh. Aku nak pelajari dalam ilmu kitab. Setelah kita baca kitab, setelah kita baca Hamim tanzilul kitab min Allahil 'azizil 'alim, qabilud dambi wa qabilud tawb, kalimul iqab bil qawli la ilaha illallah. Dan kita mengaji ilmu kitab dengan tawadhu pada pandai-pandai ini kita belajar tawadhu sikit kepada ahli ilmu, ahli Quran, belajar, dengar, jadi orang yang mustami'in wa'an, jadi orang yang pandai mendengar. Dan alim itu berarti kena bangun untuk nafas, bangun membaca kitab Allah. Baca hak dan habis.
Kita baca Az-Zariyat zarwan, wal hamilat waqran, wal jariyat yusran, wal muqassimat amra. Innama tu'adun la sadiq. Usama ila al-hukm. Lepas lagi yang itu, maka semua yang doktor-doktor profesor, kodi mufti yang berada tak mufti, ada mufti kita punya ikhwan. Mufti itu boleh. Kemudian berlaku semua tu dia mufti je. Tak, dia bila berkawan raja, lepas tu dia tengok penting raja ada banyak. Dia nak kelentang lah. Ni pokok mufti lah, ni kebanyakan semua jadi. Dia tu tipu raja tu. Tak, itu jadi. Maka puan ni lah kena fikir balik. Kalau dia dengar khutbah ini, mufti dia kena fikir, raja dia kena fikir untuk dia sendiri. Kalau dia tak fikir masa ni, maka dia kekal. Bahaya yang besar sekali adalah mati dalam kubur. Virus kubur dan menolak kepada semua anggota manusia lah. Daging darah kita kena kubur. Duduk makan dengan kubur, tidur dengan kubur. Jangan lupa Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang bijak sekali, orang yang nak melakukan satu perkara, dia akan zikrullah. Dia baca Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu. Dia nak buat apa saja. Sudah, kita dah lari daripada bangsa-bangsa yang nak mati kubur. Sikit dia berjaya, saja zikrullah. Dan ومن أعرض عن ذكري وكان معي. Orang yang hidup dan tak ada, bukan di atas zikir aku, jemput aku, mereka orang itu akan mendapat kehidupan yang sempit, kehidupan yang akan binasakan dia, kehidupan yang bawa diri dia jadi merugikan diri dia dan keturunan dia hari kiamat. Bukan sedikit yang ada. Mudah-mudahan Allah Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. بارك الله لكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم قبل منكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده صدق عبده نصب عبده وعز جنده وحده من أحزابه وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kita memuji Allah Ta'ala dan Islam sebagai nasihat Hasan radhiyallahu anhu. Dia puji Allah Ta'ala, dia nak kendaraan, dia nak berjalan dan semua itu dia akan baca Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Quran walhamdulillahilladzi manna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana itu kita yang dia buat, dia akan bersyukuri dengan hati dia puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam. Puji Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada Islam. Islam yang kedua, Islam yang pertama, Islam keturunan. Tak, Islam adat. Tak. Yang ada agama Islam dan adat. Istiadat lagi. Dia ada qarinya dulu. Tak, jawatan agama Islam. Jabatan agama Islam itu benar bid'ah besar. Sebab mula sesat itu. Dan kita belajar dari syukur. Bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mensyukuri. Waktu nak berjalan tadi, dia akan belajar Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Quran. Pujian Allah Ta'ala, terima kasih Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada Islam dan memberikan tahu baca dan mendengar Quran. Mana mulia Quran kan? Kalau kita belajar dari dulu menjadi pendengar yang baik dengan kitab Allah, itu boleh cukup. Sebab manusia ada bukan kiamat ni, tak ada orang yang jadi muslim wine. Kemudian syukur di atas anugerah Allah Ta'ala dengan sunnah dan surah Nabi. Syukur atas Allah Ta'ala yang anugerah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi kita ni dapat mengenali Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah. Kita syukur
Kita ikut kita adalah orang lain ikut dia nak ikut dia. Ya, ikut dia. If they want to go to hell, they can go to hell. They can choose either they go to Jahil or Hutama or Sa'id. Jadi itu. Di mana kita belajar lagi hari kita. Apa yang kita belajar lagi, nak lari daripada kesempitan tadi, tiap-tiap kelakuan yang kita masuk, kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah surah Nabi kan. Nak buat, nak pegang, nak ambil, nak beli, nak mandi, nak apa, nak beli, jumpa sini ya, pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kan. Kepada kita, para kastijani, kita tambah dengan apa? Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tunjuk kasih kita kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita kasih Allah Ta'ala. Setiap apa yang kita nak buat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waktu kita dapat itu. Lepas kita tambah lagi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tunjuk kasih supaya kita ni dapat kasih Allah dan kasih. Bila setiap orang yang dibuat begitu, dia jaga wudu, dia jaga semua jemaah, dan setiap gerakan dia buat yang itu, dia adalah jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Dia adalah dekat kepada Allah Ta'ala. Dan pendekatan yang kita dapat, kita syukur ada anugerah Allah Ta'ala, kita dijadikan kita ini di derajat satu golongan. Wa minal a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhum Allah fi rahmatihi wallahu a'lam. Dan daripada mereka orang-orang berduri. Berduri kita lah. Bukan macam mudah. Saya bukan macam kalau tengok dalam sungai tu, macam bambu tu. Jadi kita semua macam tu. Dan wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatu rasul. Di mana orang berdiri itu adalah mereka yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Ada berdiri banyak. Hal yang masuk masjid duduk dengan Nabi itu berdiri masuk beriman dengan Allah kemudian. Hal yang tak masuk masjid itu berdiri, betul berdiri. Berdiri itu dipanggil al-a'rab wa ashaddu kufran wa nifaqan. Berdiri itu tak pernah masuk masjid. Jadi siapa yang tak masuk kelas masjid, tak masuk jadi rijal dalam masjid, maka orang itu semua dipanggil ittiba' syaitan. Dia diqarin sebagai syaitan, sebagai kawan dia tersembah taut. Jadi kita mengasihi Allah dan Rasul, kita mengasihi ahli bait. Sebab pesan Allah Ta'ala, qul la aturukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Kata wali Muhammad, aku tak minta apa upah daripada kamu dengan kerja aku, tak minta upah daripada kamu. Illa al-mawaddata fil qurba. Melainkan aku nak kamu ada kasih, hubungan kasih dengan qurba, dengan keluarga, dengan ahli aku. Itu adalah ahli bait. Kena kasih dengan ahli bait nubuwah. Untuk malam Hasan dan Husain jadi anak cucu Hasan dan Husain kan. Kita kena kasih mereka. Siapa yang benci mereka itu munafik dan mati kafir. Dan kita ni Allah Ta'ala kasih barakah mereka. Allah Ta'ala pilih kita ni dapat kita bertemu dengan Khatmul Awliya Sayyid Ahmad Mukhtar Tijani radhiyallahu anhu warda anhu. Khatmul Awliya yang mana dia adalah menjadi imam muslimin, imam jamaatul muslimin yang kiamat. Yang kita dapat anugerah ijazah dan izin khas bagi kita ni duduk kita berkumpul mingguan dengan halalah kita, pagi kita dengan wazifah kita, di rumah juga ada wazifah dan halal dan ta'lim zakarat. Maka mereka ni akan diberi menang akhiratnya nanti masuk kubur pun dapat juga lah. Cuma dalam kubur ni kalau orang tak menjahadah, tak hijrah filam dan hilang, kubur dia ada satu lubang neraka. Al-qabr rawdun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nar. Kubur itu dia adalah
satu tangan surga ataupun hifratun min hifrin nar, satu lubang daripada lubang neraka. Jadi orang yang masuk dalam jemaah dan berzikir, masuk dalam tariqah Ahmadiyah, Muhammadiyah, Ibrahimiyah, Hanifiyah, Tijaniyah. Tariqah Hidayah, tariqah Ahmadiyah, Muhammadiyah, Ibrahimiyah, Hanifiyah, Tijaniyah. Ya, jadi siapa yang dapat masuk sama dalam tariqah ini, maka mereka akan diberi keistimewaan, akan diampun segala dosa dan akan diselamatkan daripada segala jumpa dengan azab di dunia. Lagi akan diberikan hayatun thayyibah, hayatun tazawiyah. Di akhirat dia beri satu tempat khas, ya, duduk di atas member di padang aras, tunggu Rasul dengan sahabat tadi datang nama Rasulullah, kita pun pasang kelop itu. Yang lalu kita pun sangkut di gambar di belakang dia. Rasulullah. Ya, itulah apa yang saya diajar, boleh faham itu. Mudah-mudahan kita kekal dalam barakah dan pelajari kita semua. Kita boleh belajar sebab Nabi Muhammad SAW. Nah, lepas semua daripada jenis kebinasaan ini dengan satu saja caranya, ta'alam kitab Allah wa tabi'al iman. Pelajari kitab Allah itu bukan pelajari Quran, pelajari fadu'in itu tak masuk. Dulu halaqah dalam masjid berdasar kitab Allah, kalau belajar 5 ayat, ingat perintah dan itu dan amal. Itu bawa Allah Taala tasamat. Hadahumullah, dia memberi hidayah Allah. Hidayah yang datang lepas dari ilmu kita. Bukan dari kita di pondok-pondok kan. Itu bunuh kali itu mengaji hadal hadis itu bukan lagi. Orang yang mengaji sunat fiqh lo banyak-banyak teringat dia. Tak ada, tak masuk buku. Mereka dia kembali balik. Sosial itu masuk dalam masjid, buat halaqah dalam masjid dan ajar anak murid untuk kekal dan wudu sehingga malam dan belajar lepas muzakarah kalau salat. Baru betul. Kalau tak penting yang ini, maka mengaji lah. Pasal habis lah. Tak masuk buku. Tak masuk sinadai al-mu'minun Allah. Dia masuk mana? Dia masuk munafik. Nifaq. Kalau orang Islam dia akan jadi munafik, jadi fasik. Mudah-mudahan Allah Taala kita rahmat kita, rahmat azim dan manfaat untuk kita ahli jamaah, ahli jamaah muslimin. Mudah-mudahan Allah kita dan keluarga kita sama diri kita, dunia pun kita ada beri redha, diberi syahadat, akhirat kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjiran dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebab para anbiya syuhada. Insyaallah. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Qabbala minkum sidawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah.